kecuali kena masuk tarbiyah dan suluk baru boleh nafsu mutmainnah. Tak boleh pakai duk senyap mari nafsu mutmainnah. Dia mau mengaji mana? Dia mau tahu mana dia mau martabat nafsu mutmainnah. Orang tanya sikit marah dah. Oh, nafsu mutmainnah lagu mana? Hak tu mas mumah lagi banyak lagi mutmainnah. Hak ni peringkat orang mula menjijak tapak kewalian. Naik radiyah. La matluba illallah, peringkat kedua. Maka tak kala lenyap segala khawatir, tak ada telitah benda lasu ni. Oh ni peringkat sofi betul ni. Sekalian dikatakan dengan lidahnya, la ma'buda illallah. La ilaha illallah, dan dikatakan dengan hatinya, oh ni peringkat tinggi ni. La mawjuda illallah. Dalam hati kita tak sampai martabat jangan zikir lagu ni kerana dusta, kerana perkataan kita akan jadi tipu semata-mata. Tetapi orang yang hadir hati dengan Tuhan, akhir sekali kerana kemuncuk kehadiran hati dia dengan Tuhan, maka dia merasai tidak ada yang wujud kecuali Tuhan semata-mata. Dunia dan akhirat ini adalah cerita Allah Ta'ala semata-mata. Kita hanya watak yang dimainkan sahaja, maka cerita ini adalah cerita Tuhan. Maka seperti orang membaca satu novel misalnya satu cerita tajuk hantu. Tajuk cerita novel, cerita dia hantu. Maka orang pun belek. Baca buku berapa muka surat, misalnya 1000 muka surat tebal tu. Dia mau faham apa dia? Cerita hantu belaka dari tu. Tulisan banyak-banyak ni tulisan banyak-banyak muka surat ni ada 1000 muka tulisan. Dak amo nak nampak cerita hantu tengok pasal tak? Maka makhluk sebanyak-banyak makhluk ini adalah cerita Tuhan belaka semata-mata. Cerita Tuhan nak menzahirkan, nak memperkenalkan diri dia kepada makhluk yang ingin berkenalan dengan Tuhan. Maka siapa dia kau dia? Hebat kau dak Tuhan? Ya saya tengok cerita penuh pemandangan. Sebab tu ayat Quran ini ayat-ayat ni ada dua. Pertama ayat dalam Quran, kedua ayat ataupun kitab ini ada dua. Kitab kita baca Al-Quran tu, keduanya kitab alam dipanggil. Alam itu seolah-olah menceritakan sesuatu kepada kita. Nak menceritakan kehebatan, kekuasaan, keindahan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Allah Taala itu rahmat dia lebih zahir daripada marah dia. Dalam gapo-gapo pun maka dia sembunyi ke backing dia, marah dia lebih dari dia sembunyi di sebalik rahmat dan kasih sayang dia. Kita tengok contohnya bunga mawar comel bunga ros. Kita pergi dekat acu nak pergi kok ada duri rupanya. Maka hak kita nampak mula-mula adalah keindahan bunga mawar tu. Tetapi di sebalik bunga mawar, batal dia penuh dengan duri. Maka Tuhan banyak menyembunyikan marah dia di sebalik kasih sayang dia. Cuba tengok alam ni. Di dalam apa yang berlaku, kita banyak tengok indahnya alam ini berbanding dengan tak comel alam ni. Kenapa? Sebab Tuhan banyak menyembunyikan lagu tu. Tuhan kata, Subhana man sabaqat rahmatuhu ghadabahu. Maha suci Tuhan yang rahmat kasih sayang dia lebih mengatasi marah dia. Lagu tu. Maka apabila orang dah hati dah tidak wujud di dalam hati dia kecuali Allah, maka pandangan mata hati dia menguasai mata zahir dia. Ingat kita lah ni mata zahir menguasai mata hati kita. Maka yang kita nampak di zahir saja, yang kita percaya di hati. Kita tengok hak kita tak nampak, kita tak percaya sebab mata lenda lebih menguasai mata hati. Tetapi orang arif billah, orang yang kenal Tuhan, mata hati dia kerana terlalu kuat melihat Allah, maka mata hati ni naik menguasai mata lenda ini sehingga dia tidak nampak secara zahir pun kecuali Allah Ta'ala. Kerana apa? Dikuasai oleh pandangan mata hati.
Kadang-kadang kalau orang tak kuat dia tukar lagi. Betal mata ni kuasai betal ni. Kadang-kadang jadi pening lagi sikit-sikit. Tetapi apabila terlalu kuat mata hati menguasai mata lenda, maka menyebabkan dia melihat tidak serupa kita melihat. Maka bertemulah kita tu wali kata ni Tuhan. Tuhan. Seloklah kita tak tahu kat mana. Kita tak nampak, kita tengok mata lenda mana Tuhan lagu ni. Bukan Tuhan lagu ni. Tetapi kuatnya pandangan orang arif billah, mata hati dia naik menguasai mata lenda sehingga dia nampak apa yang ia lihat dengan mata hati. Bagi kita tak boleh kita percaya kata-kata dia, bagi diri dia betul. Kerana dia rasa lagu tu. Manakala bagi kita kalau dia kata ni Tuhan tak boleh lah, mana Tuhan lagu mana lagu ni. Tetapi dia sudah dikuasai oleh perasaan. Seperti orang yang gila kepada seorang perempuan. Gila kepada seorang perempuan lalu sebelah rumah dia. Lalu sebelah rumah orang tino hak dia gerai tu, hak dia nak tu, maka dia tengok selipar. Tengok selipar, Allah nampak jenak. Padahal jenak tak ada depan tu. Tetapi kerana kuatnya perasaan dia, maka perasaan tu naik ke mata sehingga dia nampak jenak. Orang duk kata selipar, dia duk kata jenak. Hangpa nampak selipar? Selipar apa? Jenak. Sudah kita nak kata gimana? Dia panggil buak. Lagu tu. Maka kita jangan tiru dah. Kita jangan tiru perkataan dia. Kerana ni martabat dan perasaan dia. Lo ni kita tidak tahu. Ada orang betul-betul lah belajar wak lolok berzikir benda-benda tinggi. Benda-benda tinggi ni apabila kita sapa kepada martabat tu, perasaan tu, maka jadi tak salah. Tetapi kalau belum sapa kepada martabat tu, kita buat berzikir lagu ni, dah la maujuda illallah. Ni la maujuda illallah, hamba pernah dengar dalam filem pun ada yang ngatik la maujuda illallah. Pelik sungguh. La maujuda illallah. Sudah kata. Ni kata-kata orang arif billah, orang yang ada perasaan dengan Tuhan. Kita hok tak ada perasaan jangan buat gurau lagu tu. Pertama, nipu lagu ni. Hati demo rasa lagu ni dok. Lepas tu demo waktu biar lagu ni. Kedua, fitnah. Kerana ramai orang tak faham la maujuda illallah, tiada yang wujud kecuali Allah. Gapo dia? Mulalah timbul istilah hulul, wahdatul wujud, ittihad. Gapo dia? Bersatu dengan Tuhan. Tuhan masuk dalam tubuh. Yang wujud hanya Allah. Mulalah timbul geger gepar pula, sidai kalai lah gapo dia lah. Tak faham, mula duduk berdebat geger gepar. Maka zahirlah kebodohan orang-orang yang mendakwa ahli ilmu. Jadi sesuai dengan keahlian dia, la maujuda illallah. Orang dulu ngatik lepas maghrib, la ilaha illallah, la ma'buda, maksud la ilaha maujud la ilaha illallah ma'bud la ilaha illallah, ngatik lepas pada semaya. Jadi nak suruh benda-benda yang mesti hadir ketika ngatik la ilaha illallah menurut martabat diri masing-masing. Kalau orang tak sapa martabat ni, jangan berzikir dengan cara yang tinggi kerana bahaya. Kadang-kadang zikir dengan makna bahasa Melayu pun ada. Bergantung kepada guru masing-masing. Kadang-kadang tok guru kita tengok kita ni bahasa jenis kedekut. Kadang-kadang tok guru kita tengok kita ni bahasa nyaya kepada harta. Maka katanya tok guru, mu ngatik gini dah. Mu saya ke apa? Ke dia harta. Tak ada harta. Tak ada dalam hati harta kecuali Allah. Tiada dalam hati kecuali harta kecuali Allah. Sebut lagu tu. Biar hilang perasaan saya kepada harta. Mu jenis ke apa dia? Minat rasa mendakwa diri. Mu rasa mu pandai. Mu ngaji mu bisa. Mu hadir ke. Tiada kebisaan. Tak ada hak bejok kecuali Allah. Hadir lagu tu pula. Maka bergantung kepada guru masing-masing supaya perasaan dalam hati kita berubah.
hilang perasaan mazmumah, timbul perasaan mahmudah. Nah, ni contohnya 3 martabat disebut oleh Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Maka guru-guru tarekah macam-macam lagi tu bergantung kepada ijtihad masing-masing. Sebagaimana untuk guru tajwid pun berkhilaf, untuk guru fiqh pun berkhilaf, maka untuk guru tasawuf juga berkhilaf menurut ijtihad masing-masing. Jangan kata kalau bab tasawuf gak kena semacam tasawuf. Bab apa berkhilaf patut dia okey. Dia okey ikut Quran hadis kau misalnya, mesti tak berkhilaf. Ilmu lain ada khilaf. Ada khilaf. Basrah, Kufah, bukan-bukan dia. La mawjuda illallah. Tiada yang wujud di alam nyata ini, dunia dan akhirat, kecuali Allah semata-mata. Orang siapa martabat lagu ni tak ada apa dah lah. Maka kecek dia kecek Allah. Pegang dia pegang Allah. Dalam hadis arba'in, hadis 40 ada sebut mengenai cerita wali. Hadis balik belakang tu dia ada sebut, katanya Allah Ta'ala, katanya dalam hadis, manusia itu apabila Allah Ta'ala sayang, maka Tuhan akan jadi tangan dia. Tuhan jadi tangan dia. Apa yang dia pegang jadi belakang. Ni khamak ni, martabat ni, wali tu mula berlaku karamah bagi dia. Dia panggil martabat mardiyah. Nafsu mardiyah ini diri dia, keinginan dia semua diredai Tuhan, disukai Tuhan. Apa yang ia kata, hak tu Tuhan nak kata. Kalau dia kata mu jadi kambing, kambinglah kawan tu jadinya. Kalau dia kata gapo-gapo, hak ni perikat nafsu mardiyah. Hak nafsu perikat pertama wali ni nafsu mutmainnah. Orang siapa perikat nafsu mutmainnah, senyap tak kata gapo. Senyap daripada dosa kecil, senyap daripada dosa besar, zahir dan batin. Hak ni nafsu kami, nafsu mutmainnah. Tenang dia. Hak ni mula-mula jadi wali. Kalau hati tak siapa perikat lagu ni, PhD 14 butir pun duduk nafsu amarah bisuk tu ya. Tak suduk kaya nafsu mutmainnah. Orang bodoh letak kerjaan orang boleh nampak nafsu mutmainnah. Ya boleh. Tetapi orang mengaji tinggi setara mana Profesor Koranatu kau apa dia tak dapat juga. Kecuali kena masuk tarbiyah dan suluk baru boleh nafsu mutmainnah. Tak boleh pakai duk senyap mari nafsu mutmainnah. Dia mau mengaji mana? Dia mau tahu mana dia mau martabat nafsu mutmainnah. Orang tanya sikit marah dah. Oh nafsu mutmainnah lagu mana? Hak tu mazmumah lagi banyak lagi mutmainnah. Hak ni perikat orang mula menjijak tapak kewalian. Naik radiyah. Radiyah ni dia reda belakang Tuhan. Hak ni naik tinggi pada mutmainnah ni. Dia reda berlaku gapo-gapo orang kata ke dia, orang begini ke dia, orang fitnah ke dia, orang kata lah gajah rimah bewak serati. Reda berlaku. Marah, dok marah langsung. Mula memandai ketuhanan. Maka nafsu radiyah dipanggil. Apabila dia reda ke Tuhan, reda berlaku. Tuhan nak buat gapo dia, reda dia. Naiknya, ni nafsu ketiga dalam perikat kewalian, mardiyah. Ni mardiyah ni mula berlaku karamah bagi wali-wali, iaitu nafsu yang diredai. Saat ni dia reda ke Tuhan, Tuhan reda dia belum tentu lagi. Reda berlaku ke Tuhan radiyah ni. Mardiyah dia diredai Tuhan. Dia disukai oleh Tuhan. Gapo dia buat semua Tuhan suka. Dia kata gapo dia gajah, gapo dia kau habis jadi belaka. Hak ni orang takut ni. Kalau wali siapa perikat mardiyah jangan buat gurau bewok depan dia. Nyo kata kita jadi ulai kita. Tak ada apa ni nafsu mardiyah. Patulah baru naik nafsu kamilah. Nafsu kamilah ni martabat tinggi benar ni. Nafsu yang sempurna. Sayyidina Khadijah apabila dia meninggal, maka Allah Ta'ala turunkan ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tengok ayat Sayyidina Khadijah meninggal tu. Wahai nafsu yang tenang, irji'i ila rabbiki. Tengok ni. Pertama dia sebut nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai Tuhan ya, wahai manusia, wahai jiwa yang berperingkat nafsu mutmainnah. Bukan mutmainnah ni tenang, kita pergi tenang. Bila-bila layan makan nasi,
Tenang. Bukan tu ni. Kita pergi duk tenang, duk senyap. Ui batas putih tenang molek kau itu jenera. Bukan gitu, ni nafsu dah. Martabat nafsu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang perikat mutmainnah. Irji'i ila rabbikira. Gi kepada Tuhanmu. Berarti ada martabat lebih tinggi daripada mutmainnah. Ada soal lagi. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah deh. Irji'i ila rabbiki radiyatan, naik kepada nafsu radiyah mardiyah. Tinggi lagi. 3 mantap. Lepas tu habis kat tu tak habis lagi. Fadkhuli fi ibadi. So martabat lagi naik. Masuk kepada peringkat hamba. Wadkhuli jannati. Hak paling tinggi sekali. Nafsu peringkat masuklah kepada golongan hamba-Ku. So nafsu lagi. Masuklah ke dalam syurga-Ku. Syurga lebih rahsia lagi. Hak ni ahli-ahli zikir, ahli-ahli tasawuf hanya memahami benda lagu ni. Maka kita sebagai ahli ilmu kena menghormati ilmu orang. Jangan kita hormat ilmu kita saja, ilmu orang tak pakar supaya orang ni bodoh letak tak tahu apa. Kalau orang kecek buat ilmu dia mengaruk belaka tu, selalu mengaruk. Bila nak bertambah ilmu, kita ahli ilmu nak bertambah ilmu kena hormat ilmu orang. Barulah Allah Taala tambah ilmu kita. Kerana pandangannya, kerana pandangan tak kala itu tak kala siapa perikat ni lenyap dah segala khawatir lintasnya dalam hati, tetap dah hati dia dengan Tuhan semacam. Apa maksud hati tetap dengan Tuhan? Duk kerah kerja untuk kecek dengan orang? Duk. Mulut duduk kecek dengan orang, tubuh duduk buah dengan orang, tetapi hati duk gak tetap dengan Tuhan semacam. Maka apabila orang hati tetap dengan Tuhan, dia akan kecek molek selalu. Tak kecek uduh selalu. Ya nampak Tuhan belakang, kecek tu kat lemah lembutnya lah. Sebab apa? Duduk perhati Tuhan semacam. Kita ni hok duk kecek huha ni tak nampak Tuhan. Kalau kita nampak Tuhan juga, kita pun kecek lemah lembut juga, ketar gegar juga. Tak ada orang kalau dia nampak Tuhan rasa betul lagi, tak munasabah lah kita kata. Kita lah ni tak boleh nak buat kecek lemah lembut, kecek molek perangai juruh ni kerana masih jauh, masih tak nampak lagi Tuhan. Kerana pandangan tak kalau itu bahawasanya adalah yang tertutur itu dengan hak subhanahu wa ta'ala, yakni bihaulihi wa quwwatihi. Yang tertutur disebut, bukan yang menutur, yang tertutur. Berarti manusia apabila merasai ketuhanan, maka yang bercakap ini dia tak rasa dia diri dia dah. Hidup zikir la ilaha illallah itu dia tidak terasa dah bibir dia sebut, seolah-olah tertutur. Tuhan buat kita kecek kan? Itu sebenarnya hakikatnya. Tetapi manusia dilupakan oleh nafsu, menyatakan hamba duk berzikir ni lupa Tuhan. Tetapi apabila orang ingat Tuhan, dia rasa dia tertutur, dituturkan oleh Allah Taala menyebabkan dia boleh kecek ni.